ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد القادر ابن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah situ dah 32. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal miraa wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'lal jannati wa man tarakahu wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannati. Dalam kata rawahu, ia tak ada rayak. Rawahu siapa? Maka kita tambahlah rawahu at-Tirmizi wa Ibn Majah. Riwayat akan dia oleh Imam at-Tirmizi, tapi lafaz tu dia beza sikit. Imam Tirmizi, man tarakal kadhiba, rupa tu rawahu at-Tirmizi wa Ibn Majah dan Ibn Majah. Itu dia. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, Nabi kata, man tarakal miraa, artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya man, barang siapa, siapa saja, tak kira lelaki perempuan, barang siapa, tu sama ada lelaki atau perempuan lah. Tu tak kira, Tina pun dia bertekan juga. Bertekan ni, barang siapa taraka, meninggalkan ia barang siapa, dia tinggal, meninggal al-miraa, akan berbantah-bantah. Dia tinggal berbantah-bantah. Apa makna meninggal berbantah-bantah? Dia tak berbantah-bantah tu apa maksud? Tu. Yakni, itu betul kata meninggal, yakni dengan bahawa tidak ingkar dan iktirad perkataan orang lain. Sekalipun dia kuasa untuk ingkar dan iktirad.
sekalipun ia kuasa untuk ingkar dan iktirad. Maknanya dia tidak ingkar, tak ada tolak, tak ada iktirad, tak ada bangkang cakap pe orang lain, walaupun dia boleh buat. Tapi dia tinggal akan berbantah-bantah tu, malah nak bosan kata. Malah bosan. Duk dia. Malah nak tekan. Tu dia. Barang siapa meninggal, ia akan berbantah-bantah. Meninggal tu pada ketika dalam dia kata dalam mati hadis tu wa huwa walhan wa wulhan tu huwa mubtada muhikkun tu khabar. Kalau kira, tapi musnad kita pun terjemah pita maksud pada ketika kita. Maka kita pun takluk pada dia, bukan duk takluk gapo oleh hadis pun dah. Jadi meninggal tu pada ketika ia dalam keadaan ia barang siapa tu dalam keadaan dia tu dia tak berkecek, tak bantah, tak berlawan mulut, dalam keadaan dia tu yang sebenar. Tu apa makna yang sebenar? Yani yang ada pada pihak kebenaran, yang ada pada pihak kebenaran, dan satu pihak lagi dalam kesalahan. Tu dia tahu kata dia sebenar, hak dia ni. Dia sebenar. Lek nung tak kena. Dia tahu. Kata sebelah nu tak kena. Kita lah hak kena kalau kira sungguh Kira sungguh dengan hukum, kira sungguh dengan wakil. Benda yang berlaku sungguh tinggal lek kita lah sebenarnya. Tapi dia tinggal, dia tak kecek banyak. Dia tak tekan. Dia tak orang panggil dia tak berlawan, tak berbantah-bantah. Dia tahu kata dia sebenar. Tu. Jawab kata nascaya barang siapa, jawab barang siapa. Barang siapa tinggal perkara tu nascaya diperbuat, bunia diperbuat, dibina dibuat, diperbuat jadi oleh Allah. Ya bina ya hazaf kerana maklumlah siapa lagi nak bina kita di syurga? Allah. Diperbuat jadi diperbuat oleh Allah Taala baginya, bagi barang siapa tu Allah Ta'ala perbuat, Allah Ta'ala buat bina bagi orang tu. Orang yang tinggal bantah dalam keadaan tahu kata dia sebenar. Pihak satu lagi nu salah. Dia tinggal, dia tak mau. Tak se rupa nak cari balah tu. Cari bosan tu tak se. Tuhan buat bagi dia baitun, satu buah rumah, fi a'lal jannati, dibuat baginya rumah, satu buah rumah pada setinggi-tinggi syurga. Pada setinggi-tinggi syurga, yakni pada tempat yang mulia, yang terlebih mulia dalam syurga. Tu setinggi-tinggi, bukan kata lihat syurga tu ada tinggi, ada rendah, ada dengan bukit. Dah. Bukan setinggi-tinggi, maknanya yakni yang pada tempat yang terlebih mulia dalam syurga. Tu makna setinggi-tinggi a'lal jannah, yakni pada tempat yang terlebih mulia dalam syurga. Ada dalam syurga ni ada tempat hak ya tanah syurga ni ya maha belaka, tapi hak maha suk ada pula. Maha suk, maha nombor 1, nombor 2 ya ada pula dalam syurga. Tanah hak laku, bukan dia laku belaka, tanah syurga ni dia molek semua. Tapi kerek dia tu bagi orang tak sama. Tak sama. Orang amalan molek, amalan banyak, ya boleh hot dok le kawasan Kedah sikit, kira-kira lah. Tanah tu tanah belaka lah.
Tanah tu tanah belaka, tapi harga dia tu tak sama pula situ. Maka Allah Ta'ala, Nabi kata, buniyalahu baitun fil jannat fi a'lan jannati. Dibuat satu rumah. Kalau orang kata, setir rumah ya kan? Sebuah rumah ya kan? Allah, sikit ya. Cuba fikir hadis molek. Bila dibuat rumah kita dalam syurga, dalil apa? Dalil kita kata kita nak boleh masuk syurga. Tak itu kan? Dia buat rumah dalam syurga, dalil kata nak boleh masuk syurga. Pan ingat mak syurga bukan rumah sekarang weh. Tu. Bukan rumah sekarang, banyak perkara lagi. Tu. Nak situ, nak kata tu dalil kata orang tu jadi ahli syurga ya tu. Diperbuat baginya rupa pada setinggi-tinggi syurga. Apa makna diperbuat? Tulis situ pada diperbuat. Yakni ini dalil bahawa orang itu akan jadi ahli syurga. Allah menja'alna min ahliha. Habis. Itu dia nak belakang muka tu, nak belakang. Tu dalil. Yo bukan kalau orang yang dia fikir hadis, dia bukan tengok di zahir saja. Nabi kata buniyalahu baitun fi a'lal jannah. Orang hok nampak hakikat hadis, dia bukan nampak sekadar rumah. Dia nampak kata ini satu bisyarah, satu kegembiraan kata orang tu akan menjadi ahli syurga. Tu. Tu kalau orang sifat tu ada. Gana kita lalu duk setinggi-tinggi syurga lu. Tu sebab apa? Tulis itu pada setinggi-tinggi syurga, yakni kerana orang yang dengar ia akan kesalahan daripada orang lain, padahal dia kuasa membongkar kesilapan itu. Maka orang ini sangat susah di atas nafsunya untuk sabar di atas membongkar perkara itu. Ia tilik kepada nafsu. Tilik kepada nafsu. Ya susah orang nak boleh buat. Kita sebenar demo salah. Lepas tu nak bagi kita duduk dia. Nafsu ni asal tabiat dia, walau kita salah dah pun duk kaca tekan nak bagi benar. Tu nafsu asal. Walau kita salah dah, demo betul. Duk ngok-ngek cara kita juga. Pusing pula. Usaha lagu mana we kita sebenar juga. Tu nafsu asalnya. Tu tara-tara dia tu duk laku apa panggil kesalahan dah pun ya usaha lagi nak benar dia. Tu nafsu asal. Ni apa tu lagi? Allah tuai dak sebenar hak nu salah. Nak hidup dia. Tara kita dak susah, kita dak salah tu kita tak dia lagi. Nafsu tu. Tak ada dia lagi untuk nak tekan nak menang kita juga tu.
Tak dia lagi. Apa tu lagi kita ni duk atas jalan sebenar dia masalah. Oh, nak hidup dia tu susah lagi. Dengan sebab susah lagi itulah. Boleh sabar juga, boleh berhenti, boleh break juga. Pakai wihak duk tinggi ha. Tu dia. Tu. Tu dia. Pahala dia, balasan dia besar. Nafsu dia payah sikit nak buat benda ni. Orang kita ni. Tu. Nampak dah. Dia membaca qama Zaidin. Qama Zaidin. Kita duduk dia. Hei, kena Zaidun. Pak situ. Pihak sebenar duk lep dia. Lep kita ke lep dia? Kita. Pak Rafaq. Zaidin tu khopak tak ada wajah sikit abang. Lagi khopak Pak tu. Nak nasak tu kira-kira ada lagi. Kira-kira teka-teka. Kok mana pun dok tak dok pun. Tak ada wajah sikit abang lagi khopak Pak khopak Pak Kita sebenar dia tu salah. Tapi kita duk dia. Lah. Tak apa. Malah nak bosan. Orang situ payah juga. Nak boleh sabar. Hei, dong nah. Hei, Zaidong. Suka kuih cuy. Zaidong. Tu. Nampak rupa dah. Nampak. Tu. You kena tengok keadaan lah. Keadaan. Ni kadang-kadang dia tak bawa kepada sangat susah. Tak ada mudarat gapo kalau dia baca pergi ya. Tu. Balik ke ayat Quran kalau kita tolong betul tu lain hal lah. Ni rupa-rupa kita nak tolong betul, tolong nasihat tu boleh tak apa. Hak ni mudarat kalau kita baca salah bari ayat masalah dia. Tapi hak ni tak ada apa. Kita tinggal juga dalam keadaan itu. Ni nak misal saja ni mudah nampak padahal banyak perkara lagi dalam masyarakat. Benda hak kalau kita duduk dia pun tak ada apa ni. Tak ada dari apa ni. Tapi sebenar duk lek kita lah. Sebenar lek kita. Tu. Maka Nabi kata bunyalahu diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Allah menja'alna min ahliha. Payah juga ni. Itu. Ni tak apalah teka ngaji penawar. Duk makan ubat. Teka makan ubat tak apa. Ya, rik ubat duk ada. Lepas tu dah habis rik ubat. Teka duk pergi luar. Teka tak ada mengaji dia lama. Tinggal lama. Tak ada tengok. Tak ada makan. Tu kamrep mari pula. Tu. Nak hilang terus tu. Payah juga kena berkekalan makan ubat juga. Kena makan semua ubat. Jangan duk tinggal. Kalau makan berhenti. Kadang-kadang makan pula tak nak jadi. Panggil dia dah payah lalu. Tu sabit tu kena duk dalam keadaan kita jaga hati semua. Habis itu. Maka kata musannif rahimahullah taala, dan barang siapa meninggalkan akan dia akan al-mira, akan berbantah-bantah. Barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantah, tak balah, tak bertekan, tak bertengkar. Itu dia. Dia tu tinggal akan berbantah-bantah. Meninggal pada ketika ia barang siapa tu yang salah ialah orang yang salah. Pada ketika ia ialah orang yang salah, dia salah cerak-cerak. Pahalnya sebelah lagi kebenaran dia duduk pada pihak satu lagi. Tu. Nascaya diperbuat baginya, bagi barang siapa tu Allah buat, diperbuat oleh Allah baginya, diperbuat rumah. Jadi satu binaan, satu rumah pada keliling syurga, yakni di tengah-tengah kawasan syurga. Di tengah-tengah kawasan syurga, yakni lagi
tempat yang ada kesedapan, yakni tempat yang ada kesedapan kurang sedikit daripada yang pertama. Kurang sedikit daripada yang pertama. Bukan kata dok patak ke mana, ya sedap juga tapi kesedapan ya tak sedap. Dia tak supa hong VIP tu. Hak ni bilik air juga, kesenangan cukup lengkap juga, tapi tak samalah dengan hak kereta pulaknya. Ya ada tafawud, ada berlebih kurang pula dalam syurga ni. Tu dia. Tulis hubung lagi. Kerana orang yang hubung saat ni, kerana orang yang rasa diri salah, dan mengaku serta terima kebenaran yang ada pada satu pihak lagi, tidak usaha mencari jalan menang ini pun satu kesusahan nafsu, tetapi lebih ringan sedikit daripada kesusahan nafsu golongan yang pertama. Habis itu. Tu dia tak supa, dia susah juga balik ni pun. Ya kerana tabiat nafsu asal ya lagu tu. Dia tak jong kata dia tu salah, tu tak jong, padahal dia tahu kata dia salah. Nafsu ni ya lagu tu kan, manusia ni Allah Taala jadi nafsu ammarah dia lagu tu. Oleh tu ya hatta syariat mari, hatta nabi mari nak menyuci benda tu. Innama bu'ithu liutammima makariman akhlaq. Allah Ta'ala kata, aku ni dibangkit. Nabi kata, aku ni bangkitkan oleh Allah kepadamu ni untuk sempurna akhlak mulia kamu. Nak kata nak menyuci hati mu. Sifat hati kamu asalnya kejadian ia lagu tu. Dia tahu kata dia salah punya kaca tekan orang kita ni dah. Dok. Tu dok. Dok. Tak boleh. Dok. Tu yang mari. Dok. Hok kata tak apa. Oh maaf kau salah. Oh maaf kau salah. Hok mulut lagu tu ni jarang berlaku. Teka-teka lama sekali tak apa. Tapi sokmo-sokmo yang nak tekan, tapi dalam hatu ya boleh juga jaga. Ya tinggal juga, tak sebantah, tak sekelahi, tak sebertekan, tak sebalah, tak seberdebat. Sebab dia tahu kata dia tu salah. Dia mengaku kebenaran yang ada pada pihak tu. Dengan hati yang jujur ikhlas. Oh ni pun salah cakap, ni pun susah cakap dah. Tapi boleh buat, maka Allah Ta'ala satu binaan di tengah-tengah kawasan syurga. Maknanya kesedapan yang kurang pada hak tu. Hak tu susah lagi nak buat. No. Hak tahu kata kita kena, dia masalah cakap, tapi duk dia lagi. Hak tu susah lagi nak buat. Sebab itulah ia boleh balasnya tak sama. Habis itu, nampak tu dah? Dan barang siapa meninggalkan akan dia pada ketika ia yang salah, nescaya diperbuat baginya
rumah pada keliling syurga. Keliling je terjemah daripada robat asal makna wasatil jannah, tengah-tengah kawasan syurga. Habis itu bermula yang dimakian, habis dah lah matan hadis tu sekat tu terjemah dia. Bermula yang dimakian itu sebab orang soal mari gana gulungan mula-mula boleh duk tinggi pada gulungan yang kedua. Bermula yang dimakian, bermula sebab bagi yang dimakian itu, dimakian mana? Sebab bagi yang dimakian tu, dimakian mana? Yakni buat itu. Yakni sebab tidak bersamaan balasan Allah bagi dua golongan itu. Sebab tidak bersamaan balasan Allah bagi dua golongan itu. Sebab apa tak sama? Orang soal gano tak sama. Padahal kalau kira pergi mari hasil maksud belaka dah tak kelahi. Hasil maksud belaka dah tak bantah, tak jadi bertekan, tak jadi berdebat. Kalau kira gana tu dimakian itu tu, kena janganlah dimakian. Tu kira molek. Bermula yang dimakian itu, tengah jumpa nak ni dia kena boleh buat dimakian tu. Orang dengar bila kita baca kitab sikit lagi lah, kita ngajar kat kampung, bila kita terjemah yang dimakian, kita ada tempat rojak molek dia mau dengar, dia mau tahu dah. Ni orang ngaji ni. Padahal kalau kita kira sungguh, tak tulis pun nampak-nampak ikut dah, bayar-bayar dah. Maksud dia dah. Tapi kita usaha biar ada gitu. Ni cara ponok je lagu tu. Kita dengar orang baca tu, kita tahu dah kata ni orang ngaji ponok ni. Dan dia ni ngaji ni, kabik dia boleh duk kira lagu ni. Kata dia rahimahullah ta'ala, bermula yang dimakian itu kerana sebabnya meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Meninggalkan berbantah, berlawan cakapan, tinggal berbantah, tinggal engkar, meninggalkan i'tirad, meninggalkan berbantah, meninggal atas yang sebenar itu. Meninggal tu atas yang sebenar itu. Apa yang sebenar? Yakni waktu itu tidak berbantah padahal perkara yang sebenar itu. Tidak berbantah padahal perkara yang sebenar itu ada pada pihak kita. Ada pada pihak kita. Ia tak bertekan, tak berlawan cakapan, padahal kebenaran itu dek pihak dia. Itu panggil meninggal berbantah atas yang sebenar. Dah. Sebenar dek lek dia, tapi malah nak bosan dia kata. Hak tu khabar dia. Lebih sukar. Tu jadi kerana gimana ni? Meninggal tu mubtada, lebih sukar tu khabar, jumlah tu khabar bagi bermula kalau kita. Tu kira dah. Kerana meninggalkan berbantah-bantah atas yang sebenar itu tu lebih sukar, lebih susah nafsu terima, lebih sukar jadi lebih susah untuk nafsu. Lebih susah untuk nafsu dapat terima. Tu makna sukar. Lebih susah. Lebih susah untuk nafsu dapat terima perkara tu. Nafsunya tak, ya payah sikit nak terima. Nak duduk dia gitu. Dia kata, payah salah pun nak duduk dia. Payah salah pun nak duduk dia. Wah tu ya payah. Ya payah. Ya nak cu kata, ya sifat yang mari belakang lah. Dia nak cu kata, ya reti sah lagi. Tu timur sifat lain mari. Tu timur sifat lain, sifat ria gapo timur mari pula tu. Lepas tu dia rasa kata dia lah hak kenanya. Hak tu jadi takabur pula dah. Tu dia masa.
Dia rasa kena tak reti tu kawan reti. Hai dia ujub pula dah itu. Aduh banyak perkara lah tu. Bila lebih nafsu ni ya macam-macam ya mari bila kita duk. Kalau kita duk dia saja mereka. Kalau kita mula berbantah-bantah ya sifat-sifat jahat tu banyak. Nak tupai mari tu. Tu ya setengah-tengah nyakit ni bila boleh break dia, nyakit lain tak turut mari. Tu. Lagu tu. Sebab kecing manis kalau boleh break dia dulu, nyakit lain tak mari, tai ke apa nak turut mari tu, apa panggil adik kakak dah tu. Penyakit buah pinggan tu. Hak tu dia mari dengan sebab kecing manis. Jadi dia orang panggil dia penyakit lain akan turut berserta mari lalu dah. Bila kita ada penyakit ni timur. Itu dia. Sepatutlah kita beramal lah. Bukan wajib. Bukan wajib. Kerana benda ni fardu ain ni atas kita. Tu. Kena beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Kerana Allah Ta'ala kata la yastawil a'ma wal basir wala zulumatu wala nur. Tak sama orang buta dengan orang celak, gelap dengan cerah tak sama. Maka akhirnya kita dapat serupa pula dengan hak tak mengaji tekan lagi. Tak ada benda hak break tak ada, tak lekat. Nampak tak ada beza ke apa? Kerana meninggalkan berbantah di atas yang sebenar itu lebih sukar cakap tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut pula dalam sebuah hadis, Nabi kata la yastakmilul abdu. Dalam mata hadis sungguh abdun alilai tak ada. Dalam mata hadis rawahu Ibnu Abid Dunya tu. Tu. Tak apalah kita kata la yastakmilul abdu haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Tu rawahu, dalam kata rawahu Ibnu Abid Dunya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat akan dia oleh Ibnu Abid Dunya. Keadaan Ibnu Abid Dunya tu nakal ia daripada Abi Hurairah, sanad sampai ke Abu Hurairah di peringkat sahabat tu. Tu. Kata musannaf rahimahullah, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti dia? La yastakmilu, tiada menyempurnakan al-abdu oleh hamba itu, tiada menyempurna. Apa tiada menyempurna? Tiada akan sampai. Itu mana tiada sempurna? Tiada akan sampai oleh hamba itu. Seorang hamba tu tak akan sampai, tak akan sapagi, tak akan sempurna, tak akan cukup lipah. Tidak akan menyempurna oleh hamba tu akan sebenar-benar iman, hakikatal iman. Tiada sempurna, tiada akan sampai akan sebenar-benar iman. Jadi akan iman yang sempurna. Sebenar-benar iman, jadi iman yang sempurna. Tidak akan sampai kepada martabat atau peringkat iman yang sempurna dan tamam. Iman yang kamil. Email tu email lah, tapi orang panggil email yang cukup, email yang lengkap, email yang sempurna tu. Email dah tak temu tu. Tu. Lagu mana? Nabi kata tiada akan sampai, tiada menyempurna oleh hamba akan sebenar-benar iman. Allahu Akbar. Bila cek kita sini ni, kat mana ni? Kita dah tahap sempurna ke tak? Banyak perkara. Tu sabit bila tu panggil tu tak nak paling mana. Pasal iman tu tak nak sempurna mana dah.
Tiap-tiap kali dengar ayat Quran Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu, Tuhan seru orang beriman. Hati tak nak paling mana? Tu. Ya biasanya bila panggil nama pihak orang tu lah paling. Ya Allah, Pak Mak, Bakar, 3 orang. Kita panggil Allah. Allah. Adakah Pak Mak dan Bakar nak paling? Tak paling. Dia tak paling mari. Ada Allah tu paling. Bila panggil Mak, Pak Mak tu paling. Dah Allah dengan Bakar tak paling. Gitu Maka bila Tuhan seru, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Adakah buat munafik tu hati nak sanggup terima? Terima seruan tu? Dah. Orang kafir hati tak tunduk terima. Tak paling mari. Dia hati yang kufur. Dia hati yang nifak, munafik dia tak paling mari. Ya hak paling kena pun iman tu. Pun beriman tu paling ya Tuhan. Tuhan nak sepah siapa? Allah nak pesan apa? Tapi khabar-khabar tak paling juga. Tak paling juga dalam keadaan kena panggil dah pun. Gana linga kurang tu. Linga kurang tu bukan dia tak beriman, bukan kata dia tu tak, bukan nama Allah. Dia nama Allah dah, tapi linga kurang tu, tak sempurna tu sampai tak paling tu. Begitulah juga mukmin. Kalau tak sempurna tu dia tak nak paling mana dia Tuhan seru. Dia rasa tak ada. Itu dia. Habis itu. Tu. Nabi tu bila dengar ayat Quran Allah, Nabi duduk dia. Tu kalau baca Quran tu dia khusyuk dah Rasulullah, tapi dia sedap nak biar orang baca dia dengar lagi. Dia pergi minta Abu Musa Asy'ari. Tu. Baca Quran sikit nak dengar. Bila sahabat baca dia perhati, tiup menangis keluar air mata keluar Rasul. Aku sedap dengar orang baca lagi. Dia khusyuk molek. Dia perhati. Kita tak ada rasa apa ni. Tu. Maka Nabi kata tidak akan menyempurna oleh seorang hamba akan sebenar-benar iman yang sempurna hatta hingga yada'al mira'a, hingga meninggalkan ia hamba itu. Meninggal. Yada' meninggal. Apa makna meninggal? Tidak campur diri dia. Tidak campur dirinya. Tak campur diri. Tak berkaluk diri. Tak bersaruk diri dia. Tinggal. Tidak campur diri dia akan berbantah-bantah. Tak bersaruk dengan berbantah-bantah, berkelahi, bertekan, beriktiraf dan ingkar perkataan orang lain. Tu. Jaga wei orang tengok orang tabiat pasal tu. Jangan ajar tabiat diri dia lagu tu. Takut mati lah rupa tu, tak ada bahasa tu. Tu dengar orang tu nak tag orang belah-belah dah. Orang panggil kawan lah. Dengar pak tu belah-belah dengar dia mau duk baca tu nak tag. Kalau dengar orang baca ketubah nak tag dah. Salah tu. Hati tu duk menunggu-nunggu kesalahan. Kalau dengar orang ngajar pula, duk dengar parti tempat salah tu. Hai salah dah tu. Tempat hak molek je tak dapat parti mana. Kalau kita dengar hak salah tu lain ni duk perhati di mula lagi dah hati tu nak tekan dah. Tu tabiat jahat. Tu. Lepas tu mula lalu komen lalu ada kena. Tu. Bantah-bantah dah. Tak betul. Ngajar polah tu. Tak betul. Salah. Tu ya. Komen-komen di bawah. Tu. Kalau nak nasihat, ya kena suan tu ada apa lah dah. Ni nak peracan pula. Tu rupa-rupa tak molek tu. Tu nak membongkar kesilapan orang. Nak penjatuh orang, nak naik dia. Akhirnya dia pun tak naik juga. Pasal tu yang penjatuh. Tuhan sedia menjatuhkan. Orang yang usaha menjatuhkan orang, dia tak akan boleh naik. Kerana Allah yang akan menjatuh dia. Tu dia. Sebab sahabat kata nak naik lah.
Masa dulu kalau tok pakai kak, ya gida perhati, misalnya ya pun baca kitab, ini punya baca kitab, masing-masing nak baca teloh, kau masuk sekali. Ponok ni kan, duk ngaji-ngaji sekali, kau pasal ni teloh kita pun teloh dah. Akhirnya gida perhati kesilapan dia. Bila perhati kesilapan, membongkar kesilapan. Tahun gini nak penjatuh orang. Nak naik dia. Wal iyazubillah min zalik. Tu tak boleh tu nyakit tu dia mari juga tu. Jangan ajar penyakit tu. Kalau ajar penyakit tu buka ponok pun duk tak senang tak guru tu. Nak cari kesilapan ponok lain pula. Tak guru tu tak honest, tak kena. Tak kena. Baca pun tak kena. Sikap tukar takkir barang. Baca pun tak kena. Saya duk ngaji bila barang je tak kena. Duk jadi tok guru macam mana? Tu dia. Tu. Ada juga penyakit tu bawa pergi. Sampai ke tok guru dah pun kalau tak terbiah, tak hasil terbiah hati daripada awal-awal, dia terlekat penyakit tu. Dia tak kira orang buku hati ni, tak kira dia alim dalam otak tu dah. Suku. Tu habis itu. Allahu Akbar. Kata musannif rahimahullah ta'ala, tiada menyempurna hingga meninggalkan ia akan berbantah-bantah. Meninggal tu bila? Pada ketika ia hamba itu sebenar. Jadi ada dalam kebenaran. Sebenarnya ada dalam kebenaran. Dia tu ada dalam kebenaran. Lepas tu dia tinggal tak berbantah-bantah juga, membongkar kesilapan tu. Maka orang tu kalau dia tak sampai tahap tu, tak akan sempurna iman dia, Nabi kata. Pada ketika sebenar. Tulis sebab gapo orang panggil boleh orang tu sampai kepada tahap sempurna iman kalau dia boleh duduk taruh ni. Tulis pada ketika ia sebenar. Kerana campur diri pada perkara itu. Kerana campur diri pada perkara itu ialah satu benda yang tidak berfaedah. Maka orang yang sempurna iman tidak akan pilih jalan untuk mencemarkan dirinya. Habis itu dia pilih jalan selamat dari orang sempurna iman. Tu. Masya Allah. Qad aflahal mu'minun. Allah Ta'ala kata bertuah dah orang beriman. Beriman yang sempurna. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyang. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang berpaling daripada benda sia-sia. Tu tanda orang tu sempurna iman. Dia paling daripada benda yang tak berfaedah. Benda yang sia-sia tak berfaedah. Maka dak bertekan ni ada faedah apa? Berlawan ni ada faedah apa? Walaupun dia sebenar dah, tapi duk dia tak ada faedah ya tak? Tak ada faedah. Kaca cari balah tu ada? Benda tak lahana ni. Kaca cari balah tu ada? Duk dia tak ada faedah. Maka dia tinggal dalam keadaan itu. Tu dalil kesempurnaan iman dia. Nampak tu dah? Nampak tu? Tu. Tiada menyempurnakan hamba itu akan sebenar-benar iman. Hingga meninggal ia akan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar. Masya Allah. Hak tu cek diri masing-masing. Nanti tengok lah ni tak apalah duduk mengaji, duduk dia belakang, tak ada pihak mahu tekan apa.
Lupa nak hari kita ukur diri kita. Dan adapun melawak dan selorok, maka berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa-tawa. Adapun melawak ni apa melawak? Nawak aku nunggu kok atas golok kat mana nawak ni nawak. Melawak ni bergurau-gurau, berkelakar, orang panggil kalau bahasa sikit berkelakar tu melawak. Gurau bersenda-senda. Tu melawak. Bergurau-gurau, bersenda-senda, berkelakar. Dan seloroh, makna tulah tu. Dan seloroh dengan melawak tu. Seloroh, kalau bahasa seloroh, kena kata seloroh, gitu. Seloroh, lucu. Kalau bahasa lucu. Nakah, kelolo. Kelolo ialah juga. Kita kata berkelolo, bergurau, berkelakar, melawak. Oh, tak tengok dah. Duduk dengan dia suka sama kita. Duduk dengan dia tu suka sama bergurau-gurau. Gurau. Oh, kelolo dia. Ada melawak dia. Ada juga setengah orang yang syok duk lagu tu. Orang mana jenis suka melawakkan dia suka nak duk. Orang tu sama-sama penyakit. Yang suka melawak sangat-sangat melampaui itu pun satu penyakit. Dan orang yang suka bersekali dengan dia pun jadi satu penyakit. Penyakit tu lah. Duk boleh. Bauk dia kan. Tu. Adapun melawak dan berseloroh, berkelolo, lucu, maka Musa nak kata bukan salah. Kelolo tu tak salah. Hak salahnya telajak. Maka berlebih-lebihan padanya, pada melawak. Berlebih-lebihan, melampaui batasan. Telajak tu berlebih-lebihan. Ifrat dalam bahasa Arab kata. Melebih-lebihan, melajak padanya tu membanyakkan ia melawak tu membanyak akan tertawa-tawa. Apa makna membanyakkan? Yakni membawa ia tulis pada membanyak, yakni membawa ia kepada banyak suka dan ketawa. Membawa ia kepada banyak suka dan ketawa. Jadi kat tu dah. Bila banyak bergurau, melebihi pada bergurau, berkelakar, seloroh, bersenda-senda. Nampak tu dah? Kalau telajak kek, kelolo telajak, bergurau dah, akan banyak bawa kepada banyak kita suka dan ketawa. Duk suka sama. Duk dengan dia tu, Allah, tak ada dia. Habis. Kerahkan habis lah. Kerahkan habis dah duk dengan dia. Iya. Tubik air mata-mata. Habis. Sakit perut. Duk dengan dia. Tu. Tertawa-tawa. Banyak bertertawa-tawa. Dan mematikan ia akan hati. Dan ni atau pada membanyakkan. Ni orang panggil atop. Dan ni atop kepada membanyakkan ia akan tertawa-tawa. Orang panggil atop musabbab kepada sebab. Atas lagu ni. Atop musabbab kepada sebab. Apa? Yakni. Ni atop musabbab kepada sebab. Yakni sebab banyak tertawa itu. Yakni sebab banyak tertawa itu membawa kepada mati hati. Wal-iyazubillah. Aduh. Akhirnya mematikan ia akan hati.
Ha tu dia. Dan mematikan ia melawak tu. Memati akan hati, hati mati, hati gelap, hati mapoh. Memati hati. Allahu akbar wal iyaz billah. Hak ni takut. Tu. Mati tubuh tak apa, jangan mati hati. Memati akan hati. Apa makna mematikan hati? Yakni hati tidak nampak. Yakni hati tidak nampak dan tidak terima kebenaran. Hati tidak nampak dan tidak terima kebenaran. Bila orang ayat kebenaran, dia tak nak terima. Tak nak terima mana? Tu dalil kata mati hati juga tu. Ngajak agama, tak nak terima. Sarah weh. Sarah weh. Dia buka warna ya jadi. Jadilah. Anak Sarah weh. Nak tahu weti lalu kau nak weti. Ceramah hangat kak. Jadi mula lalu. Ya kebenaran tak akan terima mudah-mudah. Mula hati mati tu jaga tu. Tulis lagi hak tak ni. Dan ditakuti mati dalam su'il khatimah. Dia orang mati hati duk gitu lama-lama tu dah. Dan ditakuti mati dalam su'il khatimah. Wal iyazubillah min zalim. Akhirnya mati dalam keadaan kufur. Hati tu tak dapat beriman akhirnya. Jatuh jadi kufur. Lepas tu mati. Hati mati ni takut. Sebab apa boleh jadi kerah hati mati lagu tu? Suka banyak. Suka banyak kerah hati. Bila kerah hati, mati hati. Boleh kita duk buah, tapi telajak tu jangan. Bergurau tu boleh, tapi melampaui tu jangan. Selera berkelekar tu boleh, tapi lajak kait melampaui batas set tu pun jangan. Hak tu nak gigot lain. Nak gigot lain. Tu Allah tengok. Depan nak pun jaga juga weh. Buah boleh buah, tapi jangan melampau. Melampau. Suka semua depan ya. Suka semua. Akhirnya hati mati boleh tu. Nak cek di mana kata hati kita mati ke tak mati? Alamat dia banyak. Nak cek alamat, nak cek dia. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab hikayat dia kata ini, min alamati mautil qalbi. Setengah daripada tanda-tanda yang menunjuk kata mati hati kita lah. Kadang-kadang kita tak khabar kata mati ke hidup. Tua sendiri dia tak khabar. Setengah daripada alamat nak cek kata mampu ke tak mampu lagi hatiku ni. Minta lah ya Allah usahawi hidup cerah klik kalau mampu dah. Jangan dah helak lagu tu takut mati dalam su'ul khatimah tak ada pasal. Min alamati mautil qalbi. Setengah daripada tanda-tanda yang menunjuk atas mati hati seorang. Adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati. Tidak rasa duka cita, tak rasa sesah, tak rasa susah hati, tidak rasa duka cita hati. Ala ma fataka, di atas barang yang luput akan dikau. Benda hak kita tak buat, benda hak luput kita pergi, kita tak ada nak buat. Apa tiap barang tu? Minal muwafiqat, daripada segala ketaatan. Bila tinggal semaya, hati tak rasa apa. Bila tinggal mengaji, hati tak ada rasa apa. Bila tidak dapat berzikir, hati tak ada rasa susah gapo. Tak rasa duka cita pun. Allah, pelak dah main pelak dah semaya waktu ni. Aduh, susah hatilah. Rasa duka cita.
Tak ada mengaji pula dah. Sekali Allah, duka cita lah. Kalau tidak ada perasaan duka cita atas benda tu, bila ketaatan luput kita tak ada buat, kita tak duka cita. Itu dalil kata hati kita mati. So, wa tarkun nadami ala ma fa'antahu minaz zallat. Dan tinggal sesan, tidak sesal. Tidak rasa sesan. Ala ma fa'antahu, di atas barang yang buat oleh engkau akan dia. Bila mengkerja barang itu, mu tak sesal. Apa barang? Minaz zallati, daripada segala maksiat. Bila kerja maksiat, hati tak rasa sesal apa. Bila tinggal semaya, hati tak rasa sesal apa. Bila tak mengaji, hati tak rasa sesal apa. Bila kerja maksiat, berlaku maksiat, tengok perempuan masalah, hati tak rasa sesal apa. Takut tu. Takut hati nak mati dah. Tu alamat dah. Ya jangan dah halak. Walaupun kita kerja maksiat pun, kena timbul perasaan sesal dan salah bila kerja benda tu. Selama hati dia rasa salah lagi tu, Alhamdulillah lagi. Belah maksiat tu, hengah-hengah pun taubat dengan Tuhan. Tapi nunggu dia ada lagi, nunggu dia tak habis. Hati dia hidup, tak mati. Itu salah satu juga sana. Rasa lagu mana kita? Rasa lagu mana? Oi, siap juga. Kena ke hikai tu itu rasa siap juga. Tu. Habis itu. Dia orang beriman ni, teka orang maksiat dia lupa star ya. Lupa Tuhan. Orang panggil tekah tu takut tu hilang star. Faham tak? Bila dia duduk depan maksiat tu, Allah cabut sifat takut dia tu. Dalam hati dia tu star. Tu orang yang Tuhan, orang panggil orang yang Tuhan khizlan tu, bukan orang taufik tu. Dapat taufik, orang khizlan. Dia lupa star. Bila dia kerja pak, Tuhan buklik. Bila buklik tu, dia sesat Allah. Dah. Tak ada pula dah. Lama-lama sedih kadang nak gocah diri. Nak gocah dinding, nak sepak dinding. Allah, kerana kita lalu ni. Ia rasa sesat, ia rasa sedih mari bila ia tak dapat kerja ketaatan. Atau ia luput benda, ia pergi kerja benda maksiat. Itu dalil kata hati dia hidup lagi. Hidup lagi. Belah ada penyakit pun duk hidup. Allah. Kalau gitu dia kata, dengan sebab banyak bersuka-suka ni, jangan kita bersotok pakai kita ni. Yang ajar beramal amalan tu, amalan banyak suka, banyak apa? Banyak buat boleh. Dia kena buat juga orang kita duk dia. Ya di lokson tu asung doa tak jadi juga. Duk seorang wahai nak duk seorang. Dia kena ada bermusyarakah dengan orang, bergurau, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam. Nabi dak bergurau dengan Siti Aisyah, dengan Siti Fatimah, dengan anak dia. Dengan Aisyah tu, gurau yang tak berlebih-lebihan. Tu Aisyah, tewah ni kita. Tewah hungai wa, Nabi kata. Tewah hungai. Aisyah lu lagi. Tu. Muda lagi budak. Rasulullah ni orang banyak dah. Rasulullah budak lagi. Budak ni duk main anak ke lagi Ada sekali Rasulullah mari dengan cucuk dia, sayang-sayang budak-budak dia. Duk main anak ke. Duk main. Bila Rasulullah masuk, saya lari. Sayang-sayang pun Aisyah tu. Sayang dia dah. Jadi pakat lari kerana takut ke Nabi. Dia takut Nabi, Nabi pun hidup main juga. Memang mana? Molek yang ni. Yang ni. La ilaha illallah. Tu maka dibenarkanlah, maka hadis itulah menunjuk dalil kata boleh kita tuk ketar gapo budak tu boleh walaupun rupa nampak rupa tina dah, rupa tina beramuk gapo boleh dak tu ya ada dalil dia. Tu situ budak-budak belak dia lah. Hak tu tak apa. Tu
Orang Tino je besar dah Aisyah, tapi dalam keadaan tu dia budak Safi'ah, budak lagi tu ada. Nak main lagi. Nak main-main lagi, nak ada lagi. Orang kita ni dia gila ke benda tu dah. Walaupun dia umur besar sikit pun dia cok lagi tu ketar baik tu. Tengok orang tua pun duk main duk dekat tu ketar lagi tidur. Yalah dak. Yalah dia bahasa dia. Dia bahasa dia. Aisyah ni pun je ramai. Rasulullah. Ada satu kali Aisyah kita tewah ngah. Aisyah kata, boleh? Boleh Rasulullah, boleh. Tewah, sahabat tu ada tengok ramai-ramai. Boleh. Pergi dah. 1, 2, 3 kita padu takdir kata dah. Lagu mana dah lah, tapi akhirnya 1, 2, 3 gerum pergi. Rasulullah buat hunga selo-selo gitu je. Aisyah ni sungguh. Akhirnya menang Aisyah tu. Menang ke dia lah Nabi kata. Menang ke dia lah. Mula. Ungar pula. Nabi buat Allah gitu je kita kalau kita dah. Kena menang lagi kita tak laki. Lagu. Tapi tak satu ketika yang kena ada juga berselera tu. Menggemarkan hati, menggembira hati dia kena ada juga. Tu berbuah lagu tu tak apa, sekadar-kadar tu dia tak melampaui ning Allah. Tu telajak. Sahabat tak tengok suka Nabi. Tu keluarga Rasulullah, hidup lah keluarga dia mana. Ni kita tu laki nak menelit tu laki semacam dah. Nak menelit kita semata. Kena orang bini tu turut kita je. Kita tak nak turut dia ratik. Kena ada lagu tu ada dewa Allah gi atik tak apa. Buat kelola dia tu tak apa. Gitu. Dia bahasa dia. Maka Nabi pun ada gurau. Tapi tak melampaui. Kita ni jangan. Tu. Maka kata dia membanyakkan akan tertawa dan mematikan ia melawak itu akan hati kita. 1, 2 dah. Dan mesebabkan ia akan dendam molek nung lah pada mim. Dan mesebabkan ia melawak tu, mesebab akan dendam. Jadi mensebab tu jadi pada setengah-setengah kelakuan je lah, bukan semua. Mensebab jadi pada setengah-setengah kelakuan. Tekah-tekahnya mensebab ia melawak tu akan dendam. Bahasa Arab panggil Dorinah. Tu dendam. Menyebabkan dendam. Apa maksud? Tulis itu pada mesebab. Yakni, melawak itu pada satu ketika akan bawa kepada dendam hati bagi kawan. Dendam hati bagi kawan yang kita melawak dengan dia. Maka akhirnya timbun kelahi dan bermusuh. Teka-teka ni dia panggil kelola doa tu denai lah hati. Orang panggil taruh sifat marah lah hati. Tak zahir lek luar. Adapun kalau zahir lek luar tu marah nama dia. Al-ghadab. Ghadab ni marah, tampak muka merah. Brong lek luar tu murid dah tu. Tapi muka lek luar tak ada apa, tapi lah hati tu taruh sifat marah tu apa panggil dendam. Dendam ni taruh sifat marah dalam hati. Maka kita duk kacau duk melawak, duk bergurau, kadang-kadang sahaja tu rasa. Tapi dia tak kecek ya. Dia tak kecek ya. Doa gitu. Tak sendang. Bawa mak ni.
Suk. Bong, nepo mari kelahi. Bala. Tu akhir hujung dianya. Kalau gitu tengah-tengah kelakuan bawa kepada dendam juga. Orang ni tak ada pasal belakang menyakiti kawan. Kita tak tahu kan dalam banyak-banyak kita duk kelolo tu kan. Kadang-kadang ada salah. Jatuh hati dia. Tu. Allah wa'alaiyazubillah min zalik. Kita ni agak dah. Itu dia. Tu. Tapi ada juga molek. Ada juga. Kena ajar sifat tu. Sifat buah tapi tak telajak. Sifat tu kena tanam. Bila sang kita nampak kita lagu tu, ya pun tak wani lah. Nak yang dibuahkan kita banyak. Sebab kita sendiri tu buka pintu kepada tu. Kalau kita buka pintu luar, ya nak orang masuk belakang, dia seorang bukan dah, dia bawa masuk sana, dia gapo semua dalam pintu. Ya mungkin kita nampak kita buka pintu luar. Kalau tak buka langsung, tak boleh juga. Nampak gelap dah pula. Kena buka juga sekadar. Masuk seorang ada, masuk dua orang ada, masuk tiga orang ada, sekadar. Okay, pintu rumah tu. Begitulah juga rupa buah ni. Allah. Lebih lagi kedai kopi tu tak sogi sangat. Kalau pergi pun sekadar makan si kabu, makan teh. Sudah tu dengar berita lain kampung sikit atau berlaku gapo tak pia curi bauta pia. Kerak pia kena curi. Sekadar sepatah dua klik lah. Jadilah. Tak kena duk jadi melampau. Kadang dia tunggu jap dipanggil siapa ke tuan nak katuk kedah. Orang jenis tu jenis tidak tak nyerah kalau tak boleh pergi ke datal. Jangan lagi buah tak pada sikit. Allahu akbar. Tu. Maka kata dia rahimahullah taala, dan mensebab ia akan dendam. Hak tu takut juga. Dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Dan menghilangkan akan keadaan ditakuti, digerun. Menghilang. Apa makna menghilang? Yakni waktu itu. Betul menghilang. Yakni melawak itu membawa kepada kurang atau hilang kehebatan Islam pada diri seorang, sehingga akhirnya dibuat ringan-ringan dengan perkataannya. Tu akhirnya gitu. Orang tak nak pakai mana. Tak nak pakai mana. Gerti dah. Orang Islam ni kalau dia duduk atas jalan ni sungguh ada kehebatan Islam dia. Bila tengok nampak kehebatan. Orang kafir lebih lagi orang kafir. Allah akan capok sifat tu. Sifat kehebatan Islam tu. Dan capok sifat gerung dalam hati orang kafir. Bila dia tengok pak orang Islam yang duduk atas jalan ni dia takut. Kita tak tahu ya, tapi dalam hati dia tu bukan takut, dia digerung tengok maknanya Allah ada hebatnya. Kuamna kering kham tu ada. Kehebatan tu ada. Tapi bila kecek buah banyak, kehebatan kurang. Allah mengkurangkan kehebatan atau menghilangkan kehebatan dia. Nampak tak hebat? Nampak tak hebat dia? Tu. Nampak tawa lalu dah. Nampak tawa. Tu Allah Ta'ala cabut kehebatan Islam daripada diri dia. Maka bila nampak tawa, dia mau ngingin lah, dia mau sekeh kepala. Biasa. Tu dia moga kehebatan dia kurang. Bila kehebatan kurang, dia mau beringat-ingat dengan dia. As-samtu sayyidul akhlaq. Faman mazaha ustukhiffa bih. Dalam hadis sebut, tak ada satu hadis. Man mazaha, barang siapa bergurau-gurau, melawak, melampaui, ustukhiffa bihi, nascaya dibuat ringankan dengan dia. Orang buat ringan. Akhirnya orang tak pakai kerja mana, dia makan cek
Ya tu. Bila kecek nampak tak berat, mulut tu tak berat. Orang tak pakai mana. Dalam kampung mana pun orang tak guna. Orang dengar saja gitu. Oh mak. Bemak suk-suk. Bemak. Sa'i. Wak yo. Ha, tu mari tak. Oh. Rekam tu selalu. Rekam bemak gitu. Tak lewat dengar bemak. Tu ya. Dia mula kekurangan. Kehebatan tak ada. Kalau itu duk koda-koda tengah sederhana orang Islam kita. Tengah-tengah ambil jalan sikap tengah tu. Sekadar buah-buah pun. Tapi tak melampaui. Kehebatan akan dilihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perzahir kehebatan Islam dia. Tu dia. Habis itu. Tok Dala tak. Tapi Tok Dala ni tak kecek banyak pula. Dia kecek penting-penting ya dia. Kalau dia kecek untuk pakai pun benda penting-penting, benda ada baik dah. Kata nama hidup buah, hidup gurang untuk pakai banyak tu tak juga. Kata tak kecek langsung pun tak juga. Patut pakai, takut ke? Tak takut. Bukan kata takut, tapi gerun. Kehebatan diri dia tu. Bukan kata dia takut lari. Wasa nak masuk dekat. Wasa nak buah. Wasa nak kecek dengan Tok Guru. Dia Tok Guru panggil. Oh mujur sangat. Nak duduk dekat dengan dia. Duduk dekat dengan dia rasa sedap tu. Duduk dekat dengan dia tu rasa jadi tenang hati. Duduk dekat dia tu rasa serenok hati. Tapi gerung. Tu hati hebat dia. Dia lagu tu bukan kata masa orang dekat dengan dia takut. Bukan lagu tu. Tok Dala tu. Kalau duduk dengan dia panggil tu mujur benar. Kalau dia panggil misalnya mujur. Oh tu. Dia ada gapo sorak boleh. Ada gapo masuk sorak. Tu akhir lagu tu. Ada masalah sikit pasal nak minta nasihat sikit ataupun nak minta pendapat babo sikit ni lagu mana ni. Ya royak. Sudah kerja sudah. Tak apa. Lagu tu. Tu. Dan bukan kata dia tak bersaing dengan budak tu akhir dia saing, tapi dia bukan kata jenis melak. Ya payah juga tu dah. Tu. Dia tak berbantah mana. Kalau nak kecek buah buat ni dia tak nak tekan, nak kata, tak boleh. Gini. Kalau hukum hak benar. Kalau kena hukum sebenar dia tunuh lalu dah. Bukan kalau temu ayat Quran dia mau tu ayat Quran tu, maka tunuh lalu. Aku tak lawan. Dak. Ayat Quran tu dah. Ayat Quran tu dah. Aku tak saya kecek. Tak saya kecek. Pakar turut tu. Kalau ayat Quran hadis Nabi. Ayat Quran tu dah ada baca tu dah. Pakar gitulah. Aku tak lawan. Tu sifat dia lagu tu. Tok Dala. Tu. Payah juga. Dia kata backhand tu back. Like nak royak belah. Backhand tu dengan kedudukan dia tu nampak backhand, nampak kata gerung orang. Tapi dia baik. Tu. Dia baik. Dia baik dengan orang. Dalilnya anak urip dia semua masuk dekat dengan dia belaka. Ada gapo sorak dengan dia belaka. Dan berjaya belaka anak urip. Ada gapo sorak dengan Tok Guru lalu, minta Tok Guru lalu. Tu dalilnya kata dia baik. Tu. Makan nasi nahri nak panggil Tok Akil Tok Mo, dia tak angkat seorang dia. Mama tu dia kena buat lauk banyak, bukan kata untuk dia seorang dak. Kena 2 3 4 kara lauk tu. Dia panggil Tok Akil tu pipi mana. Mung. Mung. Makan nasi dengan dia. Dia 3 4 orang. Nak petai tu lagu tu. Dia tak angkat seorang, dia panggil. Hak mana nasib baik. Lalu kok pian tu. Panggil dia. Sang. Kita duduk musim kot tu sana tak? Tu. Dia panggil yang kan nasi. Kan nasi. Lagu tu. Tu. Jadi satu hidungnya tu 2 3 4 kara lauk tu dia kena cedek.
Sifat dia lagu tu. Kalau kita tengok sabit tu lah. Susah nak cari juga guru-guru sebegitu tu. Payah cari the learning di akhir zaman ni. Ulama-ulama yang jadi warasatul anbiya. Hak makan saka Rasulullah sungguh tu. Payah cari juga. Tu. Payah cari juga. Kau banyak cari. Tok guru banyak tapi hak nak rupa tu pula tu masa dulu tu payahlah. Bersikap gitu. Tak buah karu. Tak buah. Habis itu dah. Tu maka menghilangkan keadaan ditakuti. Sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, rawahu Ibnu Abid Dunya juga. Tu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Habis itu. Maka kata dia, Nabi bersabda, la tumari akhaka. So situ tumari itu so. Wala tumadhihhu. Anisa. Tumari itulah mira. Hak tu berbantah. Tumadhih madhaha itulah bersenda-senda melawak. Tumari tu dalil pada hak mira dulu tu. Tumadhih tu hak kita nak ya. Dalam hadis ni. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata jangan membantahi engkau. Jangan bertengkar. Membantah ni bertengkar. Suka sekat cakapan orang. Nak break orang semata. Nak break orang semata. Dia mahu kerja sikit break kita. Dia mahu kerja sikit break kita. Mak kita. Pakoh kita. Kerja sikit pakoh kita. Kerja sikit nak pakoh dia. Kerja sikit nak takir dia. Tu orang panggil mirak. Jangan membantahi, jangan bertengkar oleh engkau akan saudara engkau. Jangan zahirnya saudara engkau yang Muslim. Zahir itu. Tu. Maka jangan bertengkar oleh engkau akan saudara engkau yang berseagama Islam tu. Tu sebab apa? Tulis pada saudara. Jadi kerana ia membawa kepada menyakiti saudara. Iza nama dia. Kerana ia membantahi itu membawa kepada menyakiti saudara, akhir menyakiti. Sekak je. Kecek sikit break dia. Sikit dak kita dak. Jangan ajar gitu. Sifat tu jangan. Kena ajar sifat dengar kata orang. Bila dia mau kecek dengar dulu. Dengar dulu. Wal iyazubillah min zalim. Wal iyazubillah. Ya Allah. Hati ni payah juga kalau dia tak jahlah ke orang tu satu benda tu. Satu benda juga dah. Bila sifat tu ada orang dia tak jauh nak orang panggil Allah cakap nak tekan wisuk tu. Suk pagar kaca tebuk lagi. Tebuk pagar lagi. Boleh? Jom. Membantahi engkau akan saudara engkau jangan. Hak tu sebenarnya hak ni dia lepas dah daripada hak dulu. Ni dalil hak dulu. Dan hak ni hak jadi dalil hak musanadnya. Dan jangan engkau melawak dan berselera dengan saudara engkau. Jangan engkau melawak. Jadi jangan engkau melampaui melawak. Tulis situ pada jangan tu. Jadi jangan melampaui melawak. Dan jangan berkekalan melawak. Dan jangan berkekalan melawak. Dua situ tu. Buah telak kelolo telajak. Hak tu walau sekali-sekala pun jangan. Buah
Tak terlajak. Tak apa. Tapi sokmo pun jangan. Jadi dua situ. Susah juga dah. Susah juga. Sebab itulah penawar ni ngaji tak payah. Beraman tu payah. Baca tak payah. Tulisan dia mudah. Bahasa dia pun sudah dipaham. Mudah faham. Maksud dia tu. Hak susah ke apa? Beraman dengan dia. Penawar. Nampak je ringan. Kita ala ya. Ringan so apa keren kita. Tapi berat. Berat. Ada setengah-setengah kitab nampak berat. Tapi ringan ya. Ringan ya. Oh 2 jilid. Tapi ringan ya. Ringan untuk beramal. Tapi setengah-setengah kitab nampak ringan ya. Tapi berat. Berat untuk beramal. Sebab tu ngaji penawar bukan ngaji nak khotel. Jangan niat nak khotel. Ya Allah, nak ngaji gerai. Untuk nak membersih diri, untuk nak membaiki diri. Ngaji nak meningkatkan hati kita. Nak mengubah hati kita. Bukan ngaji nak khotel kita ni. Jangan niat kau sak gitu. Bila nak khotel lama lagi buka tengok Allah banyak lagi tebal lagi. Tak usah buka. Tak usah buka. Untuk kita ni jangan. Jangan. Tu. Kerana ni penawar. Ini ubat hati kita. Tu dia. Tu. Habis itu. Maka kitab ni tak boleh. Tak boleh. Ada setengah khotel bila nak khotel ya. Mu niat nak khotel hak lepas-lepas mari tu berapa perkara mu boleh buat amal. Nak khotel dah ni, berapa perkara mu boleh buat. Hak lepas mari dengan mata dengan apa mata duk tengok nak darah situ. Tu benak tu ulang kita lalu Mekah nak jangok. Nak makan nampak, nak percaya pun nak cari mereka yang mana-mana amal lagi sebenarnya. Sabit tu cerita Tok Karim Banjar anak murid ni anak murid Syekh Qadir Mandili ni yang mengajar di Masjid Haram ganti pada Syekh lepas pada Syekh Qadir meninggal tu Tok Karim ganti Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Tok Karim ni anak murid yang dipesan oleh Syekh Abdul Qadir dah suruh ngajar ganti dia le Masjid Haram. Tok Karim tu ke Syekh Qadir duk ngajar ya tak ada ngajar mana ya duk nego ya buka kedamah. Tu ni Masjid Haram tu banyak kedai ya. Dia nego. Dia ngajar Allah tapi ya di nego hadap nego. Lepas pada Syekh Qadir nak meninggal Syekh Qadir pesan mengenai baca ganti aku ni. Lepas pada Syekh meninggal, dia pakai jual-jual bidang barang dia. Dia pakai berhenti-berhenti kerja tu, hadap aku mengajar. Hadap aku mengajar kita. Tok Karim Banjar. Dia tu keren semua. Baca kitab ni 2, 3, 4 baris ya. Kitab penawar, sekali-sekali dia baca tu 2, 3, 4 baris ya. Tu. Tok Karim ni. Lepas tu mata dia jaga. Dia tak ada tengok ikut sedah, dia tengok kitab tu. Dia tak tengok lah. Dia ngajar kitab, dia tengok kitab tu ya. Dia tak pejam mata, dia tengok, dia tak tengok dah depan, belakang, tepi, kanan, kiri, tak tengok lah. Ada satu kali dia paling tengok, dia jenguk tengok, dia nampak, dia telitah tengok anak murid dia. Ngaji. Lepas tu betul tu. Anak murid dia tu paling tengok. Dia syurang tu betul banyak kali betul Ada perempuan lalu dari Masjid Haram. Retina lalu masuk. Ya Masjid Haram ni macam-macam ke orang. Tino jatuh. Lepas tu di halqah ngaji tu retina litah kot tu. Anak orang yang seorang paling tengok. Bukan kosak Allah alam lah kosak gapo semata-mata tengok kerana tak tahulah. Tapi anak orang yang seorang paling tengok. Dia pergi nampak. Syekh Abdul Karim ni nampak. Nampak pak dia katuk kita lah dah wallahu alam.
Wallahu a'lam. Gi? Ada. Pakai buti. Kena Syekh, ke mana buti? Dia kata, ya wasa ni kita duk ngaji kitab penawar ya kan. Duk ngaji kitab apa? Kitab penawar. Kamu duk buat gapo? Tu. Seolah kata duk ubat-ubat tapi nampak nyakit tak ada nak hilang dah. Sakit kepala bomo bipara 2 teh. Makan. Sakit lagi bomo bipara 2 teh. Sakit lagi. Nak dak lagi. So tak sama makan ha ni makan lah. Bagi. Tak sama makan tu. Napa tak nak hengau penyakit. Napa tak ada hengau penyakit. Napa tak ada hengau tu kau. Tak ada faedah nak ubat gitu. Berhenti ubat tu. Takut kau jadi mendorak. Kot tu. Wah kita ni dah. Mata. Tu mata. Tu. Sebab tu lah ya sekolah hok pesen jenis capur tina jatah hok ngaji capur tu. Oh, mula tu dalah murih benar. Murih benar. Mula tu dalah mula hawasing pun. Oh, ya tak kenal sangat. Hok pesen ngaji sekali tu Tino lek ni jatah dek ni kadang-kadang duk bilik sekali wak sekat sikit ya. Ada setengah-setengah sekolah lagu tu. Oh, ya murih benar. Dia kata nak ya. Bila nak cuci berak belah-belah basuh belah-belah, berak belah-belah basuh belah-belah, bila nak cuci. Dia kata. Ngaji agama nak pergi cuci, nak pergi bersih diri daripada dosa. Tiba-tiba teka dak menyuci tu, dak buat dosa. Apabila nak cuci tak ada dah. Ibarat dia kira tu. Tu lalu kalau dia lalu dia klik mari banyak ke mana kan dia lalu ke sekolah kan. Betul lah dia tengok dalam kawasan sekolah tu apa dengan kru. Ustaz dengan anak murid tino gapo dok buang molek tu. Oh, dia nepoh klik nepoh lalu dah. Dalam minhaj. Ngaji minhaj alo. Tu. Dia buang sepuasai. Ngeceh pula tu. Kadang-kadang learning budak ngecek ustaz. Ustaz baru klik. Ustaz sang baru klik Indo. Ngeceh lalu. Oh, ustaz minta bu Dah bu tak? Senyum alat senyum alat tu. Baru sudah kata dengan fan ya tu. Akhlak tu tak ada. Akhlak tak ada. Banyak orang ngajar penawar tapi orang nak beraman tu ayah juga. Sebab tu kita nak usaha diri kita juga ni. Ngaji sikit amal lagi sikit. InsyaAllah ngaji habis khotel ni boleh amal 50% pun kita najah dah. Lepas dah kita. Itu dia. Banyak lagi sifat hati yang kita itu. Maka kata musannif rahimahullah, jangan engkau melawak dan berselawat dengan dia dengan saudara engkau tu. Dan sabda Nabi SAW, Nabi kata, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas thuraya. Hadis ni tak riwayat, musnad tak riwayat ni kita tulislah rawahu Ibnul Mubarak wa Ibnu Abid Dunya juga. Rawahu Ibnul Mubaraki wa Ibnu Abid Dunya. Musnad tak ada sebut tu, tak ada catat tu, kita tolong catatlah. Nabi katakan innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas thuraya. Artinya, arti sabda Nabi, bahawasanya dah merusyak ni lah, dia tak rojak inna saja tu, tak ada hu apa ada tu. Bahawasanya sungguhnya seorang laki-laki itu, jadi seorang anak Adam itu, sama ada lelaki atau perempuan lah, tapi kecek Nabi kecek ar-rajul tu kerana iktibar ghalib berlakunya jatuh lah kecek benda ni.
Duk buah besar ni. Duk kecap besar, duk buah, duk kelolo, kecap banyak suka orang ni. Lelaki lah. Sungguhnya bahawasanya seorang laki-laki itu Nabi kata la yatakallamu, sungguhnya. Sungguh kali lagi. Sungguh ni mari mana? Mari pada lamul ibtidak tu lah. Lam dia takallam la ibtidak tu. Ya duk di khabar inna. Maka dia tu memberi pada takkid juga ke? Lamul ibtidak ke? Kita nak mengaji ilmu ma'ani ke? Sebab tu musannaf sebut sungguh sekali lagi tu. Bahawasanya seorang laki-laki itu sungguhnya berkata-kata ia, bercakap-cakap ia seorang lelaki. Sungguhnya dia bercakap, berkata dengan satu perkataan. Kecek sepatah. Berkata dengan satu perkataan. Satu perkataan yang menjadikan ia seorang laki-laki itu menimbulkan ia seorang laki-laki itu menimbul dengan satu perkataan itu. Perkataan awak tu baik sesa tu, dia menimbulkan dengan perkataan tu tertawa-tawa sekalian yang duduk serta lelaki itu. Tertawa-tawa, bersuka-suka oleh sekalian orang yang duduk sertanya. Yo kecek nak buat orang suka ya. Hak ni kena jaga. Kalau kita nak ceramah gapo jangan duk kosak situ. Ni sepatutnya nak buat orang suka. Kecek sepatutnya nak buat orang suka. Kecek sepatutnya nak buat nak buat orang duk pakak suka riuh. Jadi tu taluk pula lah kitanya, bukan jadi ulama, bukan jadi guru atau bukan jadi tok akil. Tu. Jadi imam pula lah kitanya. Dia tak apalah kerja dia je boleh duit. Dia kena fikir semua sepatah tu baik tu orang suka. Ingat lama kata tu orang suka dia, orang hilang kriat dengan dia. Tu orang kafir, tapi Islam Nabi tak ajar lagu tu. Nabi kata sungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia, menimbulkan ia seorang lelaki itu dengan perkataan satu perkataan tu menjadi tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya. Ni jaga malah. Ngajar pun yang duduk ni nak orang suka semua. Ni ngajar kita nak ngajar nak titaluk dak orang panggil jangan titaluk tak leh. Titaluk tak leh. Buku agama ni ulama tidak ajar begitu. Imam Syafi'i segala a'immah dulu tidak bercontoh kepada kita begitu cara mengajar agama. Ada juga sekali-sekala bersuka yang hil kriat. Ada tak apa? Tapi ni semua ni tak leh. Tu. Maka Nabi kata sungguhnya lelaki ia bercakap dengan satu cakapan yang menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya. Maka Nabi kata fa yahwi biha ab'ada minats suraya, maka jatuh ia, yakni maka akan jatuh ia dalam neraka. Maka jatuh ia, jadi maka akan jatuh ia dalam neraka. Tu maksud jatuh. Maka akan jatuh ia dalam neraka dengan sebabnya, sebab satu perkataan itu. Akan jatuh dalam neraka dengan sebab kecek peh awak biar orang suka sini tu. Lebih jauh. Yakni pada tempat yang lebih jauh daripada bintang ketika. Bintang Suraya, bintang ketika. Nama bintang tu, bintang ketika tu. Bintang ketika. Bintang apa? Bintang Suraya. Tu ada satu kumpulan bintang hok ramai-ramai pok dia supaya dak keliling-keliling ada sekelub panggil sepuak segeruk dah. Siapa panggil dah apa dah lukai apa tu. Tu bintang Suraya tu. Satu kumpulan bintang dinamakan bintang ketika. Jauh ni Nabi banding.
tu. Apa makna pada tempat jatuh? Tulis situ lebih jauh. Yakni jatuh dalam neraka sehabis-habis jauh daripada mulut neraka. Patak tu kau mana? Ha? Patak tu kau susah. Patak tu lah kau siksa. Tu ni menakutikan kita. Saja. Menakutikan kita je. Dan kena jaga molek. Nabi tak suka kalau kita nak kecek we orang suka tu. We orang ketawa. Tu. Nabi tak suka. Maka ada yang jaga molek, ada ni kena ingat molek kita. Tak boleh. Ni nak pergi ngaji agama supaya nak pergi tengok show, raikan talk show. Bukan dia. Agama ni ya tempat yang mulia, benda mulia. Cara penyampaian tu syukurlah kalau kita nak cari jalan tapi tak bercanggah dengan jalan Nabi Cara penyampaian yang terlebih mudah faham apa semua cara dia. Kena usaha kita ni cara penyampaian dia. Cuma mestilah tidak bercanggah dengan jalanan yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Sekat tu dulu kemudian kata ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak berselera dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarangkan dia. Tak apa. Dibenar. Duk main budak-budak kelolong budak-budak tak apa je. Ya bahasa dia budak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna fatub alaina taubah wa kulli dhi mahabbah fadlan wa judan manna la biktisabim minna نوصى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون
رب الشركاء وعلى الصبر المصابيح الدعاء اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه وملائكته. Mak